Okey, pertama dia kena lihat kepada Allah SWT sendiri. Macam kita hidup dalam keadaan yang kata tak boleh dapat langsung, itu adalah orang yang duduk di gunung ganang. Sekarang ni masalahnya dia duduk dalam keadaan di mana dia melihat. Bahkan kadang-kadang ada seorang yang bahkan ada anak atau isteri ataupun anak dia yang masuk Islam sekalipun, ada sendiri atau mak ayah yang masuk Islam, tapi dia tak terbuka itu. Dan itu Allah akan nilai lah. Tapi bila dia meninggal, memang kita ada benda yang memang sorry to say, ada benda yang memang kita tak boleh nak campur tangan. Tapi kita tak katalah ni mak ayah kamu ni confirm neraka dah. Tak. Even kepada siapa yang meninggal secara bukan Islam sekalipun, tak boleh kita kata dia ni masuk neraka. Tapi secara asas, orang yang tak Islam, situ tempat dia. Sebab apa? Sebab Allah, itu antara ketetapan Allah. Nanti Allah masuk ke mana, itu urusan Allah. Itu urusan dia. Tapi sekadar yang kita boleh buat, yang hidup ni kita boleh buat lagi lah. Boleh buat. Wallahu a'lam. Sekadar ilmu yang saya ada, wallahualam, saya tak tahu pada pandangan lain, kepada itulah, kepada yang mati dalam kafir. So Abu Talib tak menentang. Abu Talib tak menentang. Kalau dia dia tak mengisahkan Allah, kalau dia sebab kalau adalah pun tak kita dia sudah syirik. Ya, itu sebab tu bukan saja kafir saja, dia ada syarat, dia syirik lah. Syirik itu telah menyebabkan, sebab orang Islam sendiri pun yang syirik tak masuk syurga, apatah lagi yang bukan Islam. Wallahu alam. Tapi masalah ada sekarang, urusan yang lain tu urusan Allah. Nama saya nak mengatakan ni confirm neraka, itu bukan kerja saya. Tak, macam apa yang saya nak duga ni, yang macam yang kita beritahu, kita tak boleh doakan dengan dia, dan kita tak boleh macam kebumikan dia dengan cara Islam lah. Sebab betul. Dia memang kita bukan nak benarkan dia, tapi secara zahirnya kita tahu yang dia non-Muslim. Jadi kita tak boleh nak uruskan dia, kita uruskan orang Islam lah. Dan actually kita sebenarnya menghina dia dan keluarga dia juga. Dari segi kalau dia bukan Islam, kita kubumikan dia cara Islam, boleh jadi kalau bagi dia itu satu penghinaan. Sebab macam maksud saya, untuk kita memang itu rules dia. Kita tak boleh doakan dia untuk kampunan dia, dan kita tak boleh uruskan dia macam orang kita uruskan orang Islam. Tapi di akhirat kita tak tahu ke mana dia pergi. Betul. Kita memang tak tahu. Betul. Memang tak boleh cakap betul. Ini memang urusan Allah lah. Betul. Urusan kita. Sebab tu yang ada yang kita boleh buat adalah urusan kita je lah. Itu. Wallahu alam. Kalau ada pandangan lain, saya suka kalau ada pandangan lain. Saya suka kalau ada pandangan lain. Sebab kata kalau boleh memudahkan orang, saya suka. Tapi malangnya bukan tugas saya lah. Ada pandangan yang apa dia? Selalu yang tu saya tak tahu. Setahu yang lain tak boleh. Setakat itu. Ada pandangan yang lebih kontroversi yang first time saya dengar, macam saya tak tahu patut keluarkan ni ke tak lah. Biasanya kita tahu yang macam kalau orang yang masuk neraka akan kekal kan. Tapi ada pandangan yang katakan neraka tak kekal. Macam tu lah. Pandangan kontroversi macam tu wujud. Baik. Wallahu a'lam. Allah saya tak boleh nak cerita panjang lah. Okey. Kita boleh discuss dengan kita tunggu Razlin masuk balik. Wallahu a'lam, kita rehat sekejap saja. Pendapat tu ada? Ada. Ibnu Qayyim buat pandangan macam tu. Jadi dan ada orang override lah, cuba override, tapi itu semua di sisi Allah SWT. Banyak lagi yang dia cakap. Tapi ada ulama yang tolak, ada ulama yang terima. Tapi dia terbuka kepada pandangan. Tapi saya sendiri saya tak berani. Orang kata berdasarkan sekadar nak ambil hati. Kalau saya cakap saya ambil hati lah tu. Tapi tak boleh. Kebenaran tetap kebenaran. Sekadar ilmu yang saya tahu setakat ini. Wallahualam. Kita rehat dalam 10 minit, 5 minit. Kemudian kita kembalilah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, kita dah sampai ke ayat 27 surah Yasin. Ayat dia tak panjang, ayat dia 83 ayat, tapi saya memang ambil masa untuk terangkan satu persatu supaya orang kata biar kita keluar daripada seminar ni kita puaslah.
kita dapat betul. Walau ayat dia tak panjang, tapi kita dapat kupas sebenarnya kupasan ulama, para ulama, orang yang dah tafsir Quran, supaya kita dapat betul apa yang Allah nak sampaikan. Supaya biarlah Yasin yang kita amalkan selepas ini adalah Yasin yang berkualiti, yang betul kita boleh sampaikan kepada orang, boleh jadi tazkirah pula, boleh jadi tazkirah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain pula maksud dia. So kata Allah, bima ghafara li, Allah rakamkan apa kata lelaki ini, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apakah yang menyebab, dengan apakah yang menyebab Tuhanku memberi keampunan kepadaku dan jadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Jadi nak mengatakan bahawa dia rasa apa yang dia dapat ni sangat hebat, sedangkan apa yang dia buat hanyalah memanggil kaum dia untuk kembali kepada Islam, untuk balik kepada Islam, tapi tak berjaya pun. Kalau ikutkan, sebab tu dia rasa macam seolah-olah tak layak. Benda yang dia dapat ni tak padan dengan apa yang dia buat. Aku cuma datang dari jauh, tiba-tiba aku sampai, orang tak terima pun, orang tak ikut. Bahkan dia rasa macam Allah, kalaulah kaum aku tahu. Tapi dia ada rasa kesian kat kaum dia, itu pendakwah. Sampai habis, sampai akhirat Allah rakam, dia rasa sesal. Bukan dia tak suka dengan Allah bagi, dia suka apa yang Allah bagi. Tapi bila pertama kali dia dapat, ya Allah, besarnya rahmat Allah, aku tak buat apa sangat pun, cakap sikit je, tak ikut pun, tapi Allah masukkan dia dengan di tempat ke dalam syurga. Kenapa Allah tunjukkan cerita ni? Kisah ni Allah nak bagi tahu macam hadis Nabi tadi lah. Rasulullah kata apa? Rasulullah nampak ada 2 orang, ada 3 orang, ada 2 orang je, ada seorang, ada tak bawa satu kaum pun, datang seorang-seorang je, Lone Ranger, seorang-seorang. Dan Allah nak tunjuk ini salah seorang yang dia kerja dia tak berjaya pun. Kalau kita ikut, kita kata projek tak jalan tapi tak berjaya, tapi Allah tak kira, Allah terima sebab dia dah jalankan. Sebab tu kata apa, balaghul anni wal ayah, tugas kita adalah menyampaikan sahaja. Yang lain-lain soal hidayah, soal Allah nak ampunkan syurga dan neraka, itu kerja Allah, bukan kerja kita, beyond kita punya imagination. Sebab rahmat Allah ni hebat sangat, sangat kita tak boleh nak imagine. Sebab kata Allah apa tu ni Aziz tu, dia kata apa, Allah ni bersifat satu berlebihan masuk kalau dia bagi satu benda tu nikmat lebih sangat. Kita buat kerja sikit pun Allah bagi lebih. Yang penting kita ada hasrat untuk buat, ada azam lah. Kalau hasrat bahasa Arab lain pula. Saya kita bilang ya hasratan ala ibad. Hasrat kalau dalam bahasa Arab maksudnya sesalan. Kalau kita kata ya hasrat, soalah kita kata hasratan ala ibad, ya sia-sia kau ni. Tapi kita kalau hasrat, kita Melayu kita ambil dari bahasa Arab juga, tapi akhirnya jadi terbalik. Tak apalah, yang itu tak penting. Yang ni dia lafaz, ada ulama terjemahkan dia di alam barzah, ada ulama terjemahkan dia di akhirat. Syahid ya, ada yang tafsirkan dia syahid, jadi dia hidup, dia terus dibagikan nikmat tu. Ya, Allah ceritakan kepada Nabi. Ada juga katakan tak, inilah balasan di syurga. Mereka dia tak masuk syurga, tapi Allah ringkaskan, Allah berkata inilah dia punya nikmat yang dia dapat. Dia rasa happy, tapi dia rasa macam tak padan lah dengan apa yang dia buat. Sikit sangat yang dia buat, tapi Allah bagi itu luas. Itu semua pujukan kepada Nabi dan pujukan kepada Nabi. Nanti kita tahu di Madinah nanti akan meninggal Hamzah. Bahkan ada orang yang sebelum di zaman Nabi Jami juga, Sumayyah, orang-orang yang wanita pertama yang syahid dalam Islam, apa semua yang mati kerana masuk Islam, kerana sebut la ilaha illallah. Maka ini semua sebagai pujukan buat sahabat dan Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah lanjutkan, Allah kata berkenaan dengan kaum tadi Allah cerita sedikit apa yang berlaku kepada lelaki yang mempertahankan wahyu Allah tu. Kemudian Allah cerita bagaimana dia rasa sedih apa yang berlaku pada kaum dia. Itulah sifat seorang pendakwah, sepatutnya dia rasa sedih kalau orang tak terima agama, bukan sebab tak terima dia, tapi sebab tak terima kebenaran. Jadi Allah lanjutkan apa yang berlaku di dunia tadi. Allah
preview sikit apa yang berlaku di alam lain. Kemudian Allah kembalikan kita di muka bumi Allah ni. Allah kata wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna muzilin. Dan setelah dia, yakni dia tu lelaki tadi meninggal, kami tak turunkan satu pasukan pun daripada langit kepada kaumnya. Dan kata Allah, kami tak nak turun pun, kami tak perlu pun untuk turun, tak ada kepentingan untuk turun pun. Wah, itu dia keputusan Allah. Terus datangkan bala. Allah kata aku tak turun satu pun. Biasanya pasukan ni dia datang dalam bentuk malaikat. Ini satu penghinaan buat kaum ini, kerana kaum ini dia tak setuju Rasul datang dalam bentuk manusia. So dia nak malaikat. Dia nak malaikat datang. So Allah kata apa? Malaikat nak hapuskan kau pun aku tak ingin nak turunkan. Why should I listen to you? Siapa Tuhan? Aku ke kau? Itu macam tu. Jadi tak perlu. Allah tak nak turun. Sebagai apa? Penghinaan. Dia ni masa kedilnya satu bangsa ni, hinanya kaum ini, sampai Allah kata apa? Aku dah bagi kau banyak sekali peluang, tapi kau tak nak ikut. Aku datang dengan 2 rasul, 3 rasul, kemudian datang lagi satu orang yang daripada yang sama taraf dengan mereka, supaya mereka boleh kata bertukar-tukar fikiran, tapi mereka tolak juga, bahkan bunuh. Maka Allah kata kau tak layak untuk dapat pasukan daripada aku untuk dihapuskan. Aku akan hapuskan kau dengan cara yang hina. Begitu saja. So itu antara yang Allah bagi tahu kat kita. Allah tak turun satu pasukan pun. Kalau kita tahu masa Abraha dia serang Kaabah tu, Allah datangkan juga apa? Burung. Dikatakan burung tu namanya ababil. Tapi bila kita tafsirkan Al-Quran, kita tengok burung ababil maksudnya apa? Berbondong-bondong. Datangnya burung tu bukan namanya ababil, tapi burung tu datangnya lah ramai, berkelompok. Antaranya. Tapi yang sini kaum ni tak ada. Datang, bagaimana Allah hapuskan? Allah kata apa? Tak ada sisaan kepada mereka. In kanat illa sayhatan wahidah. Macam tu je. Suara satu petik tu mati. Berkelimpangan. Seperti mana Allah hapuskan, Allah pernah juga hapuskan, tak silap, kaum Samud dengan teriakan. Tapi selain daripada teriakan, dia datang juga dalam bentuk gempa bumi apa semua. Yang ni Allah tak cakap yang lain. Dia datang dengan teriakan sahaja. Macam mana? Wallahualam. Dia bunyi dengan kuat ke, dia bunyi pekikan ke, dia bunyi gunung berapi ke, dia bunyi apa, Allah tak nyatakan langsung. Allah kata satu teriakan saja. Allah kata teriakan, Allah bagi satu teriakan, kun fayakun, habis. Khamidun fa idza hum khamidun. Mereka terus mati. Mereka terus padam. Semua sekali. Kuluhum, mereka yang menentang para nabi dan rasul ini, para rasul ini dan orang lelaki tadi. Apa saja Allah tak datang. Apa saja sesaan, tak layak pun untuk Allah datangkan sesaan yang lain. Allah tak ingin pun, Allah tak mahu pun, melainkan Allah datangkan satu teriakan sahaja. Dan dengan teriakan itu mereka terus mati. Dan mereka tinggal kenangan, tak diketahui mana duduknya mayatnya, di mana kota ini, tak diceritakan Allah, menunjukkan Allah hina betul. Habis macam tu je. Tak perlu tahu pun. Cerita je. Tak perlu dikenang-kenang siapakah mereka ini. Tapi keadaan ini boleh berlaku semua zaman. Penentang-penentang macam ini ada. Allah ancam kepada orang Quraisy, terang tentang Nabi secara terang-terangan, minta Nabi nanti belah bulan, Nabi belah sebab pun tak ikut juga. Akhirnya nanti Allah boleh hapuskan. Adakah Allah datangkan bala kepada orang Arab Quraisy? Ya. Allah tak datangkan directly, tapi Allah datangkan dengan tangan Nabi Muhammad sendiri dan sahabat-sahabat melalui peperangan. Mereka sendiri dihinakan dengan pedang lah masa itu. Sebab apa? Mereka menentang. Mereka sendiri berkehendak untuk memusnahkan, bahkan masuk ke Madinah nak memusnahkan Nabi. Walaupun Nabi dah pergi jauh daripada kota Mekah, mereka masih ada lagi. Mereka nak jual barang-barang sahabat semua di Mekah, maka mereka masih ada lagi cari gaduh lah. Maka mereka dihapuskan dengan tangan Nabi sendiri. Sebahagian dari mereka lah orang-orang yang besar semua, yang ada dalam perang tu, perang Badar tu, ramai yang dihapuskan oleh tangan-tangan orang Islam sendiri. Sebab Nabi lah doa dah supaya apa, tak didatangkan bala bencana seperti mana bala bencana orang zaman dulu, macam zaman ni. Kata ramai lah kat Bukit Bintang dah habis, bergelimpangan habis lah kita semua.
Tapi tak, Allah bagi masa kat kita. Allah masih bagi masa. Selagi ada masa, Ar-Rahman masih belum mengambil tindakan dia, maka berubahlah kita supaya Allah tak ambil tindakan kepada kita dan keluarga kita. Itu yang kita doakan sebagai boleh kita masih ada peluang untuk berubah. So apa tu khamidun? Mana khamidun asal dia daripada khamada, yang dia digambarkan sebagai api yang telah padam. So kita bila ambil pasir kita simbah ke atas api tu immediately padam secara tiba-tiba. Dia digunakan sebagai kematian yang sebelum ni dia ni segar bugar, sihat, elok, tiba-tiba je mati. Tak ada penyakit, tak ada apa, heart attack apa sebagainya, dia mati secara tiba-tiba. Tiba-tiba sahaja. Itu masuk khabidun. Dan mati sini bukan mati bergerak-gerak lagi dah, tak ada dah, habis. Macam orang sembelih kan, ada berupa apa sebenarnya, ni padam. Bagaimana Allah buat? Allah boleh buat. Tak, seolah-olah nak cerita macam ni dia padam. Khamidun ni satu perkataan yang macam ni tak bayang. Allahu a'lam, kita tak tahu. Sangat mengerikan. Dan banyak dalam keadaan dalam surah lain ada teknik yang kadang-kadang Allah gunakan, dia gelap, tak nampak apa-apa, Allah butakan mata apa semua. Bayangkanlah cerita-cerita orang putih suka lah buat kan. Situ raksasa datang dalam gelap, orang jadi yang itu pun tak ada. Maksudnya dia tak ada, kita tak sempat nak takut pun. Betapa Allah macam aku tak berkenan tu lah dengan kaum ni. Tak ada masa nak bagi dia tri lari-lari semua, tak ada. Tak sempat nak minta ampun. Exactly. Ini maksudnya Allah seolah-olah nak bagi tahu tak sempat nak tengok keadaan tu. Dia buat satu pekik je, habis. Kau cari rasa pekik habis. Habis macam tu saja. Allah, sepatutnya kita tak gerak dalam keadaan ni kan, tapi sedang mengantuk. Alright. Tapi menarik, apa kata Allah? Apa kata Ar-Rahman? Apa kata Yang Maha Pemurah? Adakah Yang Maha Pemurah kata, padan muka kau hai kaum, patut pun kau kena daripada aku? Allah boleh cakap begitu? Boleh. Dia Tuhan, dia suka dia lah kata apa. Tapi Allah kata apa? Kalau kita faham bahasa Arab, kita tengok perkataan, boleh menimbulkan satu emosi. Kita sebagai pendakwa sepatutnya kita sedih, kita kesian dengan cerita ni. Bukan kita kata kita tak reda dengan Allah, tapi Allah sendiri guna perkataan, ya hasratan alal ibad. Apa kata Allah? Alahkah ruginya, akan besarnya penyesalan ni. Sungguh sesal. Allah kata seolah-olah kalau kita nak kata Allah macam menyesal. Tak, Allah bukan menyesal di sini. Allah nak menunjukkan perkataan yang Allah guna hasratan ni, nak menunjukkan bahawa Allah bukan suka-suka nak hapuskan manusia ni. Allah kerja dia bukan nak masukkan manusia dalam neraka. Seolah-olah kita kata Allah ni saja je, dia kuasa, dia nak masukkan orang neraka, dia nak musnah. Tak. Walaupun dia boleh buat tu kalau dia nak, sebab dia Tuhan. Tapi dia kata tak. Dia kata ya hasratan, alangkah sesalnya. Kalau kata hasratan ni maksudnya menyesal, sesal, satu sesalan yang amat sangat. Alangkah besarnya penyesalan itu, hasratan alal ibad, kepada hamba. Ni tak Allah yang cakap. Ya Allah, kenapa hamba aku ni? Sedangkan aku telah letak setiap hamba tu ada potensi untuk menerima kebenaran. Kurang-kurang kalau tak masuk Islam, kurang-kurang dia tak menyusahkan orang lain. Abu Talib, kalau dia buat hadis yang sahih kan, diringankan kan dia punya persiasaan dia sebab dia bantu Nabi. Allah boleh buat benda tu. Apa dia siasat yang kena? Hanya tapak kaki saja. Maksudnya apa? Ada peluang tak untuk orang yang buat baik? Allah boleh bagi. Allah nak buat, Allah buat kepada Abu Talib. Sebab Allah tak nak ekosistem kita rosak. Itu sahaja. Tak nak mufsidin. Jangan buat rosak orang. Kalau tak boleh jadi baik, jangan buat kacau. Sebab tu orang kata Allah bezakan antara syaitan ni orang yang buat maksiat lain. Syaitan ni bila kita ajak orang lain join kita, so kita jadi syaitan. Tahniah, kita naik pangkat. Habis bila kita setakat kita sahaja, belum lagi baru orang kata jahat sendiri segi. Jadi Allah kata ya hasratan alal ibad. Menarik, selalunya Allah SWT bila dia guna perkataan ibad, hamba, maksudnya dia kata kepada orang yang dia sayang.
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Ibad, wahai hamba-hamba. Sebab tu Nabi sendiri disebut berapa kali sebagai hamba, menunjukkan penghambaan yang sempurna. Tapi ini tidak. Kenapa Allah gunakan kepada orang yang ingkar itu ibad, menunjukkan Allah itu Ar-Rahman. Yasin ni dia punya tema utama antara bagi tahu bahawa Allah ni memang betul-betul rahmat. Dia kesian dekat hamba dia, tapi dia kena jalankan keadilan dia. Sebagai Tuhan, dia kena adil. Siapa yang tak menerima, kalau dia tak hapuskan kaum ini akan menyebabkan huru-hara kepada negeri lain, huru-hara kepada orang lain. Kalau satu orang ni kalau tidak ditangkap atau tidak dijatuhkan hukuman mati, dia akan buat kacau kat tempat lain. Orang lain akan rosak. Itu sebab dia dihapuskan. Antara reason dia kenapa dia dihapuskan, supaya dia tak sebarkan kesesatan tu merata. Itu antara rahmat Allah. Tapi Allah kesian tak? Allah kesian. Hasratan. Ini Allah yang cakap. Ni bukan lelaki tadi ya walaita. Dia kata Allah ruginya. Yang ni dia kata, Allah sendiri kata ya hasratan alal ibad. Kenapa kata ibad? Sebab setengah orang walaupun dia mengaku tak mengaku, dia sebenarnya hamba. Dan bila dia datang azab, kalau dia sempat tengah azab, dia akan mengaku bahawa dia hamba Allah. Dan tentu saja kelak di akhirat dia sendiri akan mengaku dia hamba Allah. Dia akan mengaku apabila dia telah melihat kebenarannya kelak. Tapi tulis dah. Istulit tu apa lah jahil kan? Rugilah. Ya kata apa? Ya saratan ala ibad, Allah kata. So Allah nak bagi tahu kat Quraisy, kalian sempat lagi. Belum lagi. Belum. Jangan sampai jadi kepada ya hasratan alal ibad. Jangan sampai yang ini. Kita pun sama, jangan sampai kepada Allah Tuhan sendiri kata kita, oh sesalnya hamba-hamba aku. Aku dah bagi potensi semua untuk jadi baik, tapi malangnya kalian rugikan saja. Sebab tu Allah sumpah wal as, demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Sesungguhnya semuanya dalam kerugian kecuali siapa yang berpesan dengan hak, berpesan dengan kebenaran. Dalam ayat lain Allah kata berpesan dengan kasih sayang. Ada ayat tu kan, surah Juz Ammah sendiri. Jadi Allah kata betul, setiap kali datang ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apabila datang rasul, apa yang mereka buat? Mereka memperolok-olokkan, mereka mempermain-mainkan. Bila start dia mempermainkan rasul, bila Rasulullah nanti naik Isra Mi'raj, diriwayatkan sirah, mereka baling, mereka tabur pasir tu atas kepala sendiri. Bukan tabur kat kepala orang, buat kepala sendiri. Macam bahasa kita orang kata main-mainkan lah, memperolok-olokkan. Macam dia nyala dia punya time bomb tu sendiri kan, dynamite tu kalau pasang tinggal tunggu masa yang nak dapat apa tu murka Allah SWT. Alright, mana ibad selalunya merujuk pada hamba yang taat atau bertaubat. Menunjukkan bahawa setiap hamba yang diazab semua akan taubat, tapi sama ada sempat atau lambat, sama ada di dunia atau di akhirat. Firaun sendiri pun dirakamkan dalam Al-Quran, dia bertaubat kepada Allah SWT, tapi taubat dia tak diterima, tulis lambat, terlampau lambat. Dah banyak sangat azab peringatan diberikan, belalang apa semua diberikan, tapi masih lagi ingkar. So dah lambat. Sebab tu kata Allah ibad. Biasanya Allah guna ibad untuk orang yang bertaubat ataupun orang yang taat. Tapi kali ini Allah gunakan juga kepada kaum yang ingkar. Ni menunjukkan bahawa Allah nak tunjuk tema utama Yasin adalah rahmat. Di sebalik murka Allah sebenarnya ada rahmat Allah SWT. Kemudian dah habis dah kisah tadi, Allah pun buat komentari dia. Allah cerita mengenai umat-umat yang terdahulu. Masih lagi kata belajar daripada kisah silam, belajar daripada kisah yang telah berlalu. Kata Allah SWT, firman Allah SWT ayat 31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui
Berapa banyakkah umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, golongan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Sama ada Allah merujuk kepada orang yang baru dikisahkan tadi, atau Allah sebenarnya sedang merujuk kepada orang Arab Quraisy. Jadi Allah nak bagi tahu kepada siapa pun, zaman mana pun, Allah sebenarnya telah menghapuskan banyak saja umat-umat sebelum ini. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Yang tadi kita tak kenal tapi tahu cerita je. Kita kata sekali sahaja, sekali pergikan kita rasa dahsyat dah, tapi tak tahu lagi mungkin ada yang lebih dahsyat yang Allah tak rakamkan dalam Quran. Allah tak cerita kat kita, biarlah dia jadi kenangan sahaja. Tak ada siapa pun tahu, di sisi Allah saja yang tahu. Tapi siapa yang jadi saksi? Langit, bumi, bulan, bintang, dia jadi saksi. Sebab Allah bersumpah dengan matahari, Allah sumpah dengan bulan. Kenapa? Sebab matahari yang sama yang melihat keadaan itu, bulan yang sama yang melihat apa saja yang berlaku. Semua itu bulan yang sama yang kita lihat sekarang, matahari sama yang kita lihat sekarang adalah matahari yang sama Nabi Adam lihat. Ketika Qabil ke Habil berlaku pembunuhan tu, siapa yang melihat menjadi saksi? Alam yang sama menjadi saksi, awan yang sama menjadi saksi. Sebab tu Allah bersumpah dengan semua benda ni. Allah nak bagi tahu, demi masa ke, demi bulan ke, demi matahari ke, demi apa sahaja, sesungguhnya semua yang berlaku itu telah menjadi saksi. Apa yang jadi saksi? Alam ni. Mereka telah berada sangatlah lama untuk menjadi saksi kepada apa yang berlaku. Dan Quran juga jadi saksi. Besok Nabi Nuh alaihissalam, dia dalam keadaan orang tanya kat dia, Allah tanya kat dia, dah sampai ke? Dalam hadis Nabi tanya sampai ke? Orang dah sampai ke? Dia kata dah sampai dah. Tanya kepada kaum Nabi Nuh, dah sampai ke? Belum sampai lagi. Akhirnya siapa yang membenarkan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membenarkan. Sebab apa dia jadi saksi? Macam mana dia boleh jadi saksi? Sebab Quran ini adalah saksi. Apa sahaja yang dirakamkan itulah yang benar, tidak ada yang benar melain-lainkan yang benar belaka. Kan? Jadi Allah kata, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, golongan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Tak ada kembali kepada mereka apa? Tak ada kembali ke muka bumi, tak kembali boleh, tak ada tiba-tiba datang balik. Allah bagi aku peluang balik ke? Tak ada. Habis lah. Hilang. Mana ada satu pun keluarga kita yang telah pergi kembali? Tak ada. Yang pergi tidak akan kembali. Dia tak ada cerita nama. Dulu kecil-kecil saya ada cerita nama kembali. Itu lah saya ingat. Dia cerita pasal orang balik pada kubur. Dulu ada seorang ustaz saya yang mengajar. Dia ada mengajar kat sini juga. Ustaz Muzaffar apa nama tu? Ajar Sufi. Mustafa Suki nama dia yang diajak sini. Mustafa tu kan, dia cerita kan, masa tu saya pergi kursus dekat Batu Salam, kursus jenazah. Saya suka kat pergi kursus-kursus ni. Walaupun kita mengajar, kita kena sentiasa belajar kan. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Pergi, dia kata, ada orang kata kalau mayat ni kucing melintas, hidup balik mayat tu. Kalau cerita Melayu kan. Oh, dia kata kalau betul lah boleh, suka kita suka ke mak kita kalau langgar kucing hidup? Alhamdulillah. Allah kan. Hidup balik mak kita. Happy kan. Terkejut juga boleh kan. Tapi kita dah bayang bila dia hidup, dia macam kacau orang kan. Ada hidup dia minta nasi lah. Masak-masak kenapa kumpul ramai-ramai ni? Nasi masalah kan. Jadi kita tapi malangnya benda tu tak berlaku. Kucing langkah ke, ayam langkah ke, tak ada. Yang tahu memang kata riwayat katakan kalau binatang-binatang haiwan ni dengarlah, tahulah apa yang berlaku tu. Jadi kita tak boleh kembali. Yang peluang itu hanya sekali. So grab apa peluang yang ada untuk betulkan salah silap kita dengan orang, amalan kita yang tersalah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kalau dalam tafsir Yusuf Ali semua dia kata kalau dihapuskan, we no sound or no echo, tidak ada bunyi atau gema pun. Maksud dia mati macam hilang macam tu. Seolah-olah macam tak pernah ada penghuni pun pada zaman itu. So kemudian Allah ceritakan apa yang akan berlaku di padang mahsyar kelak. Allah kata wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami.
semua tak sama ada dia manusia, sama ada dia jin, dia burung, dia apa saja, semua akan dihadapkan kepada hadapan Allah. Ada hadis yang mengatakan bahawa bahkan haiwan yang menanduk haiwan lain di dunia pun dia pun akan tanduk lah, akan balas balik esok akhirat menunjuk keadilan Allah. Lepas tu dia jadi tanah. Saya kata ada orang kata apa, ya walaitana kuntu turaba dalam surah An-Naba tu, alangkah celakanya atau begitu lebih kurang begitu, alangkah baiknya kalau kami ni pun tanah juga settle. Tapi still nak menunjukkan bahawa setiap, sebab tu Allah kata setiap dalam dunia ni adalah umat. Macam nak buat ni kot. Ada siapa tahu? Oh, ada bahasa Cina. Yang belaki. Hilang okey. Mana tadi? Belakang okey. Alright, belum lagi. Depan okey. Ni okey, wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap yakni umat semuanya akan dihadap kepada kami, baik dia Islam bukan Islam, baik dia haiwan ke jin ke manusia, apa sahaja semua akan dikumpulkan kepada Allah SWT. Macam mana dikumpulkan dalam hadis, dia kata setelah didatangkan pekikan yang pertama tu akan berlaku kiamat, yang kedua tu akan dibangkitkan semua menuju padang mahsyar, seolah-olah seperti hujan turun, manusia bangkit. Macam itulah kita, sebab tu bila kita lihat kepada alam kita tengok pokok, kita ingat kiamat. Kita selalu pergi taman bunga apa, kita tengok seronok dengan bunga. Sebenarnya itu semua khutbah untuk kita, ni kiamat makin dekat ni. Sepatutnya makan buah terdekat biji pun kata, oh ni kiamat, ni tanda-tanda kiamat. Sebab macam itulah kita akan dibangkitkan kembali semuanya. Sama ada dia sedia atau dia tak sedia, soalnya bukan sedia tak sedia, soalnya masa telah sampai untuk kembali. Untuk menerimalah, dikatakan kalau di padang mahsyar tu bila datang nanti dikatakan matahari itu paling dekatnya 10 mil, berapa mil tu, kalau kita kata bahasa kita sejengkal mengikut amalan masing-masing. Ada yang kata jauh, ada yang kalau kita amalan kita baik, mungkin kita tenggelam sedikit sampai buku lali ke apa, ada yang lebih sampai peha, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam berdasarkan amalan dia. Dan ada juga yang dapat naungan Allah sudah akhirat. Antara orang yang mendapat naungan esok di akhirat ialah antaranya hati insan itu tergantung kepada masjid, atau dia diajak untuk melakukan zina, seorang diajak zina tapi dia tak lakukan kerana dia takutkan Allah SWT, sedangkan dia boleh melakukannya tapi dia tak lakukannya, dan banyak lagi dan beberapa perkara yang lain lah. Jadi ada peluang untuk mendapat naungan Allah. Walaupun ada ancaman, Allah tak pernah tinggalkan sebagai ancaman sahaja. Allah juga bagi tahu masih ada arah harapan, tapi semua pun akan dikembalikan Allah SWT. Baik, habislah petunjuk daripada atas, habis tunjuk dari belakang, habis. Sekarang sampai masa untuk Allah bagi tahu petunjuk yang datang daripada hadapan. Atas apa tadi? Quran, hidayah. Belakang apa? Kisah sejarah. Dan yang depan adalah apa? Yang berada di depan mata kita ni, tanda-tanda kehebatan Allah, tangan kita, mulut kita, tumbuh-tumbuhan, haiwan, teknologi pada zaman sekarang, sains, semua itu adalah mukjizat, yakni ayat-ayat kebesaran Allah. Kita dua main di sini, klik sini pun semua tanda kebesaran Allah. Boleh pindahkan gambar ni ke sini ke sana kemari dengan video apa, duduk jauh-jauh pun tak adalah. Dulu orang duduk puja bintang, bulan nak bulan, matahari, tak ada orang duduk jauh bulan bintang. Sampai sekarang tak perlu dah, call je. WhatsApp apa semua duduk jauh pun tak ada masalah. Duduk jauh macam duduk sebelah je, tak ada hal. Tapi itulah tanda kebesaran Allah. Dan antara kebesaran Allah, Allah kata wa ayatul, dia panggil ayat maksudnya tanda, bukti. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kata Allah SWT, dan satu tanda yakni kebesaran Allah, tanda bagi mereka adalah bumi yang mati. Tadi Allah sebut pasal Allah hidupkan bumi mati semua, sekarang baru Allah bagi tahu tanda kebesaran Allah ialah hidup bumi yang mati. Kita tanam satu biji dalam apa dalam tanah.
tekan satu benda ke? Okey. Okay, saya tanam satu benda dalam tanah, kemudian tiba-tiba dia keluar satu tanah yang sama, biji benih yang berbeza, ada anggur, ada apple, ada berbagai tumbuhan yang lain. Sedangkan tanah yang sama, air yang turun adalah air hujan yang sama, tapi Allah berkuasa mengeluarkan yang berbeza. Itu sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Jadi Allah kata kat sini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ayat berapa? Ayat 33. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang tandus. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan kami mengeluarkan daripadanya habban ni apa? Biji-bijian, biji benih lah kita kata kat situ, maka daripadanya mereka makan. Itu satu Allah SWT. Allah letak biji je. Dari biji keluar tumbuh-tumbuhan, keluar putik, keluar apa semua, akhirnya jadi manggis. Putik tu, biji benih tu yang durian tu, ada duri ke? Tak ada. Tapi keluar duri, kita tahu, wow, apa ni? Ini ajaib. Tapi tak rasa ajaib sebab lihat setiap hari. Bayar je RM70, RM80, RM100. Hari tu pernah beli durian RM80, pening sekejap. Makan durian tu hisap sehabis-habisnya lah. Tiba-tiba anak saya yang tak suka durian tu, yang perempuan tak suka durian tu, tiba-tiba dia pun suka. Wah, kometis memang mahal lah. Pening. Durian mahal dia makan. Memang sedap lain macam sikit rasa dia. Tapi itu Allah SWT bagi semuanya. Sedangkan kita itu semua tanda kehebatan Allah. Jadi kenapa kita hairan? Tulang yang telah reput, kita hairan dia akan jadi isi, dia akan jadi kulit, dia akan jadi darah, dia akan jadi mata. Tak perlu dah hairan, sebab Allah jadikan daripada biji benih saja. Mana ada nampak durian, mana ada nampak biji, mana ada apa-apa lembut, tiba-tiba dia jadi dalam bentuk yang sangat berbeza daripada bentuk asal dia. Itu tanda kehebatan Allah, dan juga dia sebagai khutbah kepada kita, peringatan kepada kita bahawa kita akan lahir kembali, kita bangkit balik daripada tanah tu. Dan tulang apa kita panggil, tulang sulbi tu dia panggil kan, tulang ekor tu, di situ je Allah akan hidupkan kita kembali. Seperti mana biji benih ni, macam mana besar, mana mata kasar boleh nampak, wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi dah ada dia punya. Sebenarnya dalam biji benih tu pun kita kata apa, ada segala program dia. Begitulah dekat tulang sulbi kita tu, tulang ekor tu dah ada program. Kan kita ada DNA, RNA, apa benda semua tu. Saya pun tak tahu, tapi semua dah ada dia punya program. Jadi tak susah kita nak faham. Zaman kita tak sangat faham. Dah ada program tu. Allah just klik je. Allah kata kun, Allah berkehendak, maka dia jadi. So waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Kata Allah lagi dalam ayat 34, kan kami jadikan untuknya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Kenapa Allah tak sebut durian? Sebab dekat ni Arab pun dah ada durian. So yang mereka nampak ialah anggur. So target audience awal ialah mereka, maka Allah sebut anggur. Tapi anggur zaman sekarang orang pun suka makan anggur. Saya suka makan anggur, anak saya suka makan anggur, masih relevan lagi sampai bila pun. Walaupun dah kurma baru lepas Ramadan pun orang makan kurma. So tak ada apa yang kata ketinggalan kat sini. So Allah kata kami jadikan untuk bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami pancarkan untuknya beberapa mata air. Tengok kebun tu kat tempat yang padang pasir, yang kering kontang cakap Madinah pun ada juga air, ada juga terpancarkannya mata-mata air. Ada kat Mekah tu apa, ada air Zam-Zam, padahal asalnya tempat mati je. Betul, akhir pada zaman-zaman dalam minyak pun ada kadang-kadang. Kaya-kaya Saudi. Mungkin sebab apa Allah buat macam tu? Sebab Allah mungkin terima Islam, Allah bagi, kita tak tahu. Allah bagi rahmat kepada Allah hidupkan bumi yang mati tu. Sebab apa? Sebab mereka terima apa ajaran Islam. Begitu kemungkinan. Tapi Allah bagi kepada siapa saja yang dia kehendaki. So wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan padanya daripadanya beberapa mata air. Liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim. Apa kata Allah? Agar mereka dapat makan buahnya dan daripada hasil usaha tangan. Di sini kita lihat kepada perkataan wa ma amilathu aydihim.
Wa ma ni ulama tafsirkan sebagai, para mufassirin penafsir Quran tafsirkan sebagai dua makna. Ada yang kata dan ma tu tidak, dan tidaklah mengerjakannya tangan-tangan mereka, maksudnya mereka tak buat apa-apa, Allah yang bagi. Satu penafsiran yang pertama. Yang kedua, di sini ditarikkan dan apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. So macam mana kita nak yang mana satu yang kita nak orang kata, yang kita nak ambil penafsiran mana, kita boleh gabungkan dua-dua. Pertama kita boleh kata apa? Dan daripada dikerjakan oleh tangan mereka. Maksudnya apa? Yang masukkan biji benih itu siapa? Kita. Kalau surah Waqiah dia tafsirkan lebih lagi. Siapa yang menabur, orang kata yang sampai dapat anak, siapa punya kerja? Manusia punya kerja. Tapi siapa yang buat anak tu? Allah yang buat ke manusia buat? Allah yang buat. Sama juga sini dalam surah Waqiah ditafsirkan juga, sebab tu kita kaitkan surah-surah lain. Dia kata apa? Dan apa yang dikerjakan oleh tangan manusia. Dan kita juga boleh tafsirkan yang kedua, bukan tafsir pun, sambung je terus, kita kata apa? Dan tidaklah yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maksudnya kita tabur, betul kita yang kerjakan, tapi yang menentukan sama ada dia tumbuh ke tak tumbuh, ke keluar butik ke tak keluar butik ke, itu kerja Allah. Orang kahwin sampai 10 tahun 15 tahun pun ada orang tak dapat anak pun. Ada orang baru kahwin hari ni tak lama, ada dia berita nak kata dia anak. Orang Melayu panggil bunting belamin lah, macam-macam kan. Jadi cepat je. Itu semua kerja Allah. Ada orang sampai kembar pun tak ada masalah. Allah boleh bagi. Itu semua kerja Allah. Begitulah tumbuh-tumbuhan juga Allah jadikan bagaimanapun mereka yang kerjakan dengan tangan mereka, tapi Allah yang tentukan bagaimana dia akan keluar, sama ada elok ke masam ke, pisang tu ada biji ke tak ada biji ke, Allah yang tentukan. Dan Allah kata apa? Allah yang pancarkan daripadanya bata air agar buah-buahan ini tak apa, agar mereka dapat makan, mereka dapat seronok, mereka dapat gembira dengan. Kalau orang sekarang pun kata kalau nak elok, kalau jangan makan, doktor pun kata jangan makan sangat banyak gula, kalau suka sangat benda manis makan buah kan. Sebab apa? Dia tidak seperti gula kan. Jadi makan buah-buahan, anggur, apple, apa benda, apa saja yang kita suka yang manis, makan. Sebab apa? Dia akan memberi kebaikan kepada manusia. Sebab tu kata tak relevan ke apa yang orang cakap, akan relevan sentiasa. Di akhirat pun orang makan juga sambil berkumpul-kumpul. Sebab apa? Seolah-olah nak tunjuk bahawa kalau nak lepak-lepak tu stock shot lah makan-makan kan. Makan-makan, lepak-lepak, makan makanan ringan, makan buah-buahan, menunjukkan seolah-olah tempat yang mewah tau orang kan. Mesti ada selepas makan tu mesti ada pembasuh mulut dia kan. Mesti ada ni benda yang dia makan, makanan ringan. So afala yashkurun, di hotel pun macam tu kan. Mengapa mereka tidak bersyukur? Itu yang apa Allah nyatakan kepada kita. Semua buah-buahan apa saja ini adalah tanda kebesaran Allah. Kenapa manusia itu tidak mahu bersyukur? Bila Allah dah nyatakan semua ini, Allah dah suruh kita melihat kepada alam sekeliling. Saya lepas lihat ayat ni, dan lepas ayat yang ni, saya duduk termenung dengar khutbah Jumaat kan. Sambil dengar khutbah Jumaat tu, kat depan tu ada pokok pisang. Tengok pokok pisang tu, tak tahulah berapa banyak hari tu saya tak tidur lah, Alhamdulillah. Berapa banyak maklumat yang masuk juga. Tapi saya lebih tengok kepada pokok pisang ni. Macam mana kau membesar hari pisang? Dia fikir baca Yasin ni. Kita jadi macam pemikiran kita pun jadi berubah. Jadi kita tak nak fikir, ya Allah, inilah aku nanti akan kembali ke muka bumi. Selepas kita dah ditanam dalam kubur apa, kemudian bila datang pekikan datang sangkakala tu, tiupan sangkakala, manusia akan dibangkitkan seperti mana biji benih tu keluar daripada tanah yang mati. So Allah kata, kenapa kalian tidak bersyukur? Dan ada tanda lagi yang Allah tunjuk supaya orang beriman, supaya orang nampak kasih sayang Allah. Kalau tak nampak kasih sayang Allah melalui wahyu, at least nampaklah kasih sayang Allah melalui apa yang dah berlaku, apa yang berada di hadapan mata. Kata Allah, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min
anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih panjang, saya bincangkan dulu pada tafsiran yang biasa kita dengar. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah menciptakannya semuanya berpasang-pasangan. Yang ni apa? Azwaj. Khalaqal azwaj. Azwaj maknanya pasangan, baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan daripada diri mereka sendiri, maupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Wa mimma la ya'lamun. Jadi Allah guna perkataan Maha suci Allah. Bila Allah kata Maha suci Allah, maksudnya Allah mahu mensucikan diri dia, dan Allah mahu makhluk dia mensucikan diri dia daripada sebarang kesyirikan, daripada sebarang kelemahan. Itu pertama yang kita kena tanam. Bila Allah kata apa? Maha suci. Subhanallazi. Maha suci Allah. Allah bila kata Allah gerakkan Nabi, Allah kata subhanallazi. Maha suci Allah yang menggerakkan Nabi daripada apa? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu Allah sebut Maha suci menunjukkan bahawa apa yang Allah buat ni seorang-seorang dia je. Zat dia je. Tak ada siapa bantu dia. Dia sendiri yang buat. So jangan syirikkan Allah. So Maha suci Allah yang telah menciptakan semua yang berpasangan. Jadi kita tafsirkan berpasangan sendiri. Pertama kita tafsirkanlah sebagai berpasangan. Ayat lain bahawa Allah kata apa? Ada zakarul wad'um unsa. Allah jadikan lelaki, Allah jadikan perempuan. Antara kehebatan Allah SWT, adanya lelaki, adanya betina, adanya jantan, akhirnya akan berkembang biaknya manusia. Bahkan haiwan juga berkembang biak. Itu yang pertama sebelum kita pergi kepada penafsiran yang lain. Dan apabila berpasangan, itu menunjuk hebatnya Allah SWT. Maksudnya lelaki memerlukan wanita, wanita memerlukan perempuan. Itu semua Allah tahu kehendak manusia. Dan kita tahu bateri juga ada positif, ada negatif, ada gandingan dia. Dan kita tahu elektrik pun ada orang kata apa, kalau kita kaji lebih, ada juga dia punya aliran positif dan aliran negatif, positif aliran negatif dia. Begitu juga dengan charge gunung, charge apa? Elektrik tanda tu, apa kilat tu. Semuanya ada pasangan dia. Itu dari segi alat kelamin lah. Kalau kita lihat dari satu segi saja, kita lihat daripada satu segi, iaitu tumbuhan sendiri ada memerlukan perkahwinan. Dia kahwin kan, jadi durian lebih baik, grade lain lebih mahal lagi. Dia semua benda-benda tu berlaku. Itu penafsiran yang biasa kita dengar, dan itu memang tanda kehebatan Allah. Allah boleh buat. Daripada manusia, daripada titis air mani yang tak ada apa-apa, tiba-tiba lahirnya manusia yang berbeza-beza. Dari satu suami yang sama, isteri yang sama, anak pattern muka lain-lain, perangai pun lain-lain. Semuanya Allah telah programkan berbeza. Dan juga kita lihat bahawa tumbuhan juga kita tengok ada yang memerlukan kepada pencantuman biji benih itu. Walau bagaimanapun timbul isu yang cuba mengelirukan bahawa mengatakan bahawa tidak semua benda itu berpasang-pasangan. Bahkan dikatakan bahawa amoeba kan, tak tahu macam nak sebut pronunciation, amoeba ke amoeba ke, dia itu dia tidak memerlukan seks, dia tidak memerlukan pasangan. Dia lahir melalui belahan sel, dia belah diri dia sendiri. So adakah Quran tidak tahu bahawa adanya makhluk Allah yang tidak memerlukan kepada pasangan? Ada tak dinyatakan dalam Quran bahawa ada makhluk yang tidak memerlukan pasangan? Boleh tolong jawab? Ada tak? So, ada dalam Quran? Lin, dalam Quran ada tak Allah kata, dalam Quran ada tak Allah kata Allah tunjuk bahawa ada makhluk yang tidak memerlukan pasangan? Siapa tak ada? Siapa kata tak ada? Kulluhum, Allah kata. Okey. Jadi maksudnya saya kena berhentilah jadi ustaz sekarang. Ternyata amoeba atau amoeba, bukan ambiga amoeba atau amoeba telah override Quran, bahawa Quran salah. Macam mana? Macam mana? Tuan-tuan nak stay dalam Islam ke kita nak pergi masuk mana ni? Sebab ada orang kata, sebab Allah kata berpasang-pasangan, sedangkan sebenarnya tidak. Adakah Allah tak tahu? So ada, kalau kita masuk dalam mana-mana website yang cuba mengelirukan umat Islam, saya pun 4 jam saya nak belajar benda ni. Allah Akbar.
Pening kepala saya kerana soalan ni. Bahkan baru ni pun dia tanya soalan begini. Itu pun saya goreng je. Hari ni saya buat research betul-betul. Sempat buat research betul-betul. Alhamdulillah, begitulah Quran ni akhirnya dia menyebabkan saya lebih rapat dengan Quran. Sebab apa? Ada ketika Allah menciptakan bahawa setiap benda berpasangan, rupanya kita tak perasan Allah ada cerita makhluk yang tak berpasangan. Ada. Siapa dia? Adam alaihissalam, Isa alaihissalam. Dia tidak berpasangan. Dia tidak dilahirkan melalui pasangan. Maryam ada alat kelamin tapi dia tidak menggunakan alat kelamin dia. Itu masalah apabila kita nampak azwaj hanya alat kelamin. Manusia biasa nampak alat kelamin je. Minta maaf cakap. Dia nampak bila pasangan mesti ada perempuan, mesti ada lelaki. Itu pun tanda juga. Tanda. Itu tanda kehebatan Allah. Bagaimana Allah jadikan satu spesies yang lelaki dengan perempuan sampai mati pun takkan bersependapat. Kahwinlah setahun, 10 tahun, 12 tahun pun. Allah kata Allah jadikan pasangan ni untuk apa? Untuk apa? Untuk tenang. Tenang. Kadang-kadang selalunya tenang, tapi kadang-kadang dia tenang cara lain. Cik senyum kan. Betul kan? Tapi apa maksud azwaj sebenarnya? Azwaj sebenarnya bukan sahaja ditafsirkan sebagai pasangan-pasangan, berpasang-pasangan. Azwaj juga boleh ditafsirkan saling memerlukan, saling lengkap, melengkapi. Sebab tu bahasa Arab tak boleh tengok satu perkataan sahaja. Ketika Allah membincangkan bahawa kulluhum, setiap benda berpasangan, Allah tahu bahawa ada kisah Nabi Isa. Allah cerita pun dalam Quran. Allah cerita mengenai siapa? Allah cerita mengenai Adam alaihissalam. Takkanlah setakat ameba Allah. Kecil sangatlah. Itu memang tak ada alat kelamin. Yang ni ada tapi tak pakai pun, tak perlu. Lagi hebat bagi saya. Kata Allah leganya dengar. Lepas tu bila dengar, oh okey, azwaj maksudnya saling memerlukan. Maksudnya every ecosystem we need each other. Termasuklah amoeba atau amoeba tadi, amoeba macam yang sebut, dia juga memerlukan kepada makanan. Bahkan dia, kalau dia tak ada DNA, dia ada RNA juga. Seed dia ada structure. So ada seorang saintis ni, dia buat dalam 20 minit macam tu. Dia ceritakan, dia seorang saintis, dia seorang doktor. Dia cerita dengan panjang lebar. Saya pun dengar lah 20 minit aku dengar dia cakap. Dia cerita mengatakan bahawa pasangan boleh bawa maksud bukan di luaran sahaja kita lihat kepada struktur DNA atau RNA. Walaupun DNA dia ada base pair dia ada, walaupun RNA tak ada, tapi setiap mereka mesti ada struktur. Kalau tak ada struktur tak jadi. Segala program tu dah ada, termasuklah menatang lagi tu. Dia ada. So maksudnya Allah masih membuktikan bahawa manusia itu berstruktur. Sebab tu Sahih International dia terjemahkan bukan sekadar berpasangan, tapi dia kata every living thing has their own species. Dia memerlukan setiap sesuatu. Jangan kita terkeliru, sebab orang yang cuba buat benda keliru, dia orang tak tahu bahasa Arab pun. Dia hentam je, dia tengok direct translation, English translation, apa ansah. Kau orang pun tak baca, kita pun tak baca. Sebab tu nak menunjukkan bahawa yang lebih penting Allah nak bagi tahu. Sebab tu Allah kata subhanallazi, maha suci Allah. Sebab Allah tak memerlukan sesuatu, tapi setiap insan memerlukan sesuatu. Apa dia memerlukan? Matahari ada bulan ada matahari. Kalau matahari duduk jalan, pingsan kita. Duduk siang je, panas je. Kalau malam je sejuk, beku pula kita. Walaupun setengah tempat kita tahu ada yang pernah dalam satu ketika dia malam siang tu sekejap saja, tapi kebiasaannya kita khususnya Malaysia ni balance lah. Kita ada waktu siang, ada waktu malam. Itu sebagai tanda manusia itu, setiap benda living creatures memerlukan sesuatu. Ada gravity, ada anti-gravity semua kan. Teori Newton teori yang kedua pun mengatakan bahawa kita boleh tarik diri kita daripada gravity. Semua menunjukkan ada yang gravity, ada anti-gravity. Semuanya ada pasangan. Bahkan ada orang lebih lagi, ada yang berpasangan, ada yang memerlukan kepada seks, ada yang tidak memerlukan seks untuk berpasangan. Itu juga termasuk bahawa dia ada positif, bahawa dia negatif. Semua ada pasangan dia. Ada siang, ada malam. Yang lebih penting yang Allah tekankan sini apa? Ada dunia, ada akhirat. Itu je. Itu yang Allah nak sampaikan. Kita duduk pening pasal pasangan tak pasangan, ambil badan telah override Al-Quran semua, disapprove dia Al-Quran. Tengok Umar Alihan kata
akhirnya telah disebut, telah bahawa dibuktikan bahawa Quran ni salah. Tak. Sama ada Quran kita tak mampu memahami bahasa Arab itu, atau sains sosial belum sampai kepada mutlaknya. Itu je sikap kita terhadap Quran. Kalau ada yang bertentangan sampai sains itu sendiri masih dalam bentuk kajian, manusia sampai bila-bila akan buat kajian? Sebab Allah kata kat sini, siap itu berpasangan, baik daripada ditumbuhkan oleh bumi, daripada diri mereka sendiri, mahupun daripada apa yang mereka tak tahu. Allah kata ada lagi benda yang manusia tak tahu. Itu sikap kita kepada Quran, kepada Allah SWT. Maka apapun Allah nak sampaikan ayat ini, bahawa setiap makhluk itu ada memerlukan. Kalau dia tumbuhan yang membiak sendiri pun, dia memerlukan kepada oksigen, memerlukan kepada cahaya, dia memerlukan kepada air untuk hidup. Tidak Allah SWT. Allah tak memerlukan siapa-siapa. Itu yang Allah nak tekankan sini. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Azwaj, zawj, semua dia